السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi dan bersama Hadir Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnianya dapat kita menyambung bulan tafsir, dan kita masih lagi membincangkan surah yang ke-20 daripada susunan Al-Quran Al-Karim yang merupakan surah Taha, menerusi ayat yang ke-132. Itulah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. Dan perintahkanlah keluarga melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ikhwati fillah, ini mengingatkan kita kepada firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi dan juga Ibn Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asud faqrak." Allah SWT mengingatkan kita, wahai anak Adam, fokuskanlah dirimu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku, nanti aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku cukupkan keperluanmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhkan dada kamu dengan kesibukan dan aku tidak akan mencukupkan keperluanmu. Ini peringatan Nabi SAW dan juga Allah SWT dalam hadis Qudsi, bahawa orang yang sibuk dengan dunia ni, lupa kepada tanggungjawabnya, salatnya tidak diambil berat, dia mencari satu yang tidak berkesudahan, the never ending story. Lagi dia cari, lagi dia tak puas, lagi dia cari, lagi dia sempit dada, lagi dia banyak harta, lagi dia tak boleh tidur malam, lagi dia banyak harta, dia tak dapat menikmatinya kerana penyakit yang berbagai-bagai menimpanya, penyakit hati dan penyakit lahir, penyakit batin dan juga penyakit lahir. Jadi sini tuan-tuan, Allah mengingatkan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tak minta rezeki daripada kamu. Rezeki ni apa tuan-tuan yang dimulakan sekalian? Rizqun, kita lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid. Rizq sebagai ditulis oleh pakar bahasa, sebagai contohnya Ibn Faris, bererti pemberian untuk waktu tertentu. Kemudian makna ini berkembang hingga rezeki yang terlain dimaksudkan sebagai gaji, hujan, nikmat, pemberian, bahkan kenabian pun dinamakan sebagai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap makhluk telah pun dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Jadi jaminan rezeki yang dijanjikan itu bukanlah bererti Allah SWT memberinya tanpa usaha. Kita kenalah sedar bahawa yang menjamin Allah SWT, yang menciptakan makhluk dengan hukum hakam, mengatur makhluk dan kehidupannya, kemampuan tumbuh-tumbuhan untuk mendapat rezeki, organ yang terdapat dalam tubuh manusia yang juga memerlukan kepada zat-zat, kemudian ada insting dalam diri setiap orang mendorongnya untuk hidup dan makan. Itu semua merupakan jaminan rezeki Allah SWT. Jadi kehendak manusia, rasa hatinya, perasaan dan kecenderungannya, selera dan keinginan, lapar, haus, sampailah kepada nalurinya mempertahankan hidup, ia merupakan jaminan rezeki Allah SWT kepada makhluk. Tanpa itu semua, tidak akan ada dalam diri manusia dorongan untuk mencari makan. Tidak pula akan terdapat pada manusia dan binatang sistem pencernaan, rasa nikmat, kemampuan membezakan rasa dan sebagainya. Allah SWT yang disifatkan dengan nama Ar-Razzaq menjamin rezeki, telah menghamparkan langit dan bumi ini untuk diberikan kepada manusia nikmat tersebut. Jadi rezeki dalam pengertian yang umum tidak lain kecuali usaha manusia untuk mendapatkan segala keperluan tersebut
sama ada dengan usahanya ataupun daripada makhluk yang Allah jadikan yang lain. Ini yang disebut oleh Ibn Faris, gambaran terhadap rezeki. Tuan, kita ni menjadi ayah ibu, carilah rezeki yang halal. Kerana Allah kait dalam salat ni, kalau salat dikerjakan dengan sempurna, maka akhirnya Allah akan dorong kita untuk mencari rezeki yang halal. Kalau kita baca kisah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sebagai contoh dengan kisah Rasul Mulia, disebut bagaimana Imam Al-Ghazali sebagai contoh. Baca kisah Imam Al-Ghazali. Ayahnya ni Imam Ghazali. Kenal tak tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian? Siapa tidak kenal Imam Ghazali? Yang kitabnya Ihya Ulumuddin, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyebabkan bagaimana satu hari ayah ni pulang ke rumah melihat anaknya sedang minum susu daripada seorang perempuan yang tak dikenali. Ni ayah kepada guru Imam Ghazali, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Siapa namanya? Ni Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, yang terkenal dengan nama Imam Al-Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu hari ayah kepada Imam Juwaini yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, dia balik ke rumah, dia melihat anaknya yang bernama Abdul Malik ini sedang minum susu daripada perempuan yang merupakan kawan kepada isterinya. Isterinya sakit, maka kawannya yang mengambil tanggungjawab beri susu kepadanya. Dia melihat sahabat kepada isterinya itu yang merupakan jirannya sedang menyusukan anak. Dia merampas anak tersebut, dia balikkan tubuh anak ini, tekan perut, masukkan jari dalam mulutnya sampai anak itu muntahkan apa yang terdapat dalam perutnya tadi. Bapanya berkata, saya lebih suka melihat anak ini mati daripada tubuhnya dirosakkan dengan susu orang lain yang saya tidak ketahui di mana sumbernya. Tengok, demikianlah lebih kurang cerita dikemukakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Carilah makanan yang halal, kerana Allah kaitkan dengan salat yang sempurna, menegah kita daripada mencari yang haram. Allah pesan dalam Quran, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sebagai contohnya surah Al-Mu'minun ayat 21, Ya ayuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai Rasul, wahai orang yang nak mengikut Rasul, makanlah daripada makan yang baik dan kerjakan amal saleh. Ustaz Imam Ghazali bercerita dalam Ihya Ulumuddin satu hari, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini pak gurunya, dia pernah tersasul. Dia seorang yang ucapannya sangat hebat, ucapannya konsisten, ucapannya, kita nak gambarkan tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ucapannya sentiasa hebat, lancar. Tiba-tiba dalam satu diskusi, Imam Haramain kelihatan gagap dalam menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya. Belum pun terjadi perkara seperti itu sebelumnya. Lalu seseorang bertanya kepada Imam Haramain, mengapa Tuan Guru Abdul Malik nampaknya pada kali ini tersasul, tidak seperti biasa, cakapnya lancar, laju. Jawapan guru yang mulia ni, inilah kesan daripada sisa-sisa susu yang aku minum pada hari itu, yang bapa aku tak sempat nak keluarkan daripada perut. Apalah salah seorang budak yang makan secara tak sengaja, minum susu secara tak sengaja, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak bagi seorang ayah yang saleh, dia tidak mahu bawa pulang harta yang haram. Rezeki kita ni tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, merupakan satu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu kisah seorang tabi'i yang terkemuka yang hidup di Mesir satu masa dahulu, namanya Haywa bin Syurai, yang kunyahnya Abu Zur'ah Tujibi, yang wafat sekitar tahun 158 Hijrah. Dia terkenal dengan sifat salehnya, wara' dan banyak ilmu. Yakin dia kepada rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya. Dia mendapat pemberian kerajaan, gaji sebanyak 60 dinar setiap bulan. Sebelum sampai ke rumah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yakinnya pada anugerah Allah SWT ini, rezeki ini Allah beri, Allah boleh tarik, Allah boleh gantikan lebih baik. Sebelum sampai ke rumah, dia pasti akan mengagih-ngagihkan wang tersebut sampai habis. Namun setiap hari selepas dibalik saja ke rumah, dibangun tahajud waktu malam, nanti duit yang telah diberikan itu diganti semula oleh Allah SWT di bawah setiadahnya. Ini wali Allah SWT. La yamna'u fadlullah an khalqillah. Allah tidak akan melarang kanun kehidupannya kerana kasih sayangnya, kelebihan yang Allah beri kepada seorang itu. Wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah ni Allah beri kepadanya satu benda yang kelebihan yang tidak diberi kepada orang lain, karamah.
Seorang saudara kepada Abu Zur'ah At-Tujibi mengetahui perkara tersebut, dia pun mula meniru perbuatan Abu Zur'ah At-Tujibi ni, Haywah bin Shuraih. Dia pun bersedekah dengan semua wang yang dimiliki. Dia kembali ke rumah dengan harapan wang itu diganti oleh Allah semula di bawah sejadah. Tapi bila melihat saja di bawah sejadah, sudah tidak ada wang. Tak ada wang pun yang diharapkan itu. Dia segera mengeluh perkara tersebut pada Haywah. Mendengar kisahnya, saudaranya iaitu Haywah ni menjelaskan, saudara, rahsia aku dengan kau ni, aku yakin rezeki Allah itu diberikan untukku, dia tidak akan hilang. Tapi kalau kau nak cuba-cuba, kau tidak yakin rezeki itu daripada Allah SWT, maka kau tidak akan mendapat apa yang diberi oleh Allah SWT terhadap orang yakin. Nampak tuan-tuan? Lihat. Jadi beginilah kita belajar ayat Allah SWT yang menjelaskan rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah SWT, ditentukan, kita dituntut untuk berusaha. Ada berbagai cadangan para ulama untuk memahami bahawasanya rezeki Allah telah peruntukkan kepada kita. Namun nak mendapat rezeki yang murah ni tuan-tuan, dicadang oleh para ulama. Sebagai contohnya boleh tuan-tuan lihat dalam kitab sebagai rujukan Petua Murah Rezeki dan Jauh Hutang. Pintu-pintu membuka rezeki ni tuan-tuan, sebenarnya yang pertama sekali, banyakkan takwa kepada Allah SWT. Tingkatkan takwa kepada Allah SWT, Allah beri rezeki kepada kita. Itu sebabnya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Iyyakum wa kathratal halif, Iyyakum wa kathratal halif fil bai'i, fa innahu yunaffiq thumma yamhaq. Janganlah kamu banyak bersumpah dalam jual beli. Takwalah kamu kepada Allah, kerana banyak bersumpah ni boleh mendatangkan harta banyak, tapi kemudian akan menghancurkan keberkatan. Thumma yamhaq. Yamhaq ni maknanya menghancurkan tuan-tuan. Kita berniaga jangan sebut keburukan orang lain. Niaga sebutlah kebaikan yang ada pada produk kita berpada-pada. Jangan sebut benda yang melampau. Air ni telah didoakan letak pada kereta tak aksiden. Bagi minum, makan makanan yang anak akan bijak, pandai, jadi profesor, jadi saintis. Jangan buat perkara dusta tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Perbaiki R&D yang kita lakukan sebagai contoh. Ini namanya takwa pada Allah SWT. Orang di luar sana yang sakit, bila mendengar ada ubat yang kita promokan, Masya Allah hebat, ubat ni boleh mengubat segala macam azimat, ubat apa dipanggil, ubat hebat, apa-apa nama sekalipun lah, ubat ni merupakan satu ubat rahsia, 1000 rahsia yang segala macam penyakit boleh ubat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takwa pada Allah tuan-tuan, takwa pada Allah SWT. Kita bertakwa pada Allah, Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu takwa pada Allah, Allah akan beri kepada kamu jalan keluar, memberi rezeki daripada sumber yang kamu tak sangka-sangka. Jangan pandang rezeki pada wang yang banyak saja tuan-tuan. Pandanglah pada keberkatan hidup, pada anak-anak yang saleh, yang salihah. Masa yang banyak dapat kita untukkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Lagi, galakan dalam hidup ni untuk dapat rezeki diturunkan oleh Allah SWT. Dia segenap pelusuk tempat dibukakan untuk kita pintu-pintu tersebut. Banyakkan istighfar pada Allah SWT. Sebab Allah janjikan dalam surah Hud ayat ke-52, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nabi ini berkata lagi, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, taubatlah kepadanya, kerana dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu. Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan jangan kamu paling dengan buat dosa. Lagi tuan-tuan, dia suruh kita ni dalam hidup nak cari berkat, usahalah pagi-pagi cari rezeki. Jangan pagi-pagi tidur. Jangan ikut bangsa lain yang bekerja kuat waktu pagi, start bisnes pukul 11. Cuba ubah setting minda seperti ini. Kerana Nabi telah menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis riwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, begitu juga Tirmizi, Nabi telah pun mendoakan keberkatan untuk manusia, untuk orang beriman ni pada waktu pagi. Bangun pagi-pagi, tidur malam awal, pagi-pagi bangun. Jangan ikut style bisnes orang-orang bukan Islam. Mereka start bisnes pukul 11, pukul 10. Tak, bangun awal dan mulakan bisnes awal. Rezeki ada pada waktu pagi tuan-tuan, dijanjikan Nabi dalam doa tersebut. Lagi dalam hidup ni, jauhi maksiat. Kerana Allah telah memberi pesan kepada kita surah Rum, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan di darat dan juga laut kerana perbuatan kejahatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat kejahatan mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar.
Maknanya maksiat ni menyebabkan hancur, dunia hancur, rezeki susah diperolehi, ikan laut sudah mengurang. Padahal Allah tidak pernah kurangkan apa sahaja anugerahnya, tapi tidak akan diperolehi oleh seorang yang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Bayangkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah saya kisahkan doa Nabi SAW untuknya, mujizat Nabi SAW, sampai Anas bin Malik menuai hasil kurma 2 kali sahur sedangkan walaya hanya sekali. Bayangkan tuan-tuan menjadi pemandu teksi, seorang mendapat RM100, tuan-tuan dapat RM300, 3 kali lipat, kerana kesalehan dan keberkatan tuan-tuan telah diberi Allah lebih. Padahal itulah perjalanan yang sama yang tuan-tuan lalui bersama dengan pemandu teksi yang lain. Carilah keberkatan tuan-tuan. Tuan-tuan jadi penelayan, tuan-tuan bawa pulang hasil beratus kilo banding orang lain hanya 50 kilo saja. Nak tak tuan-tuan? Maka usahakanlah jalan keberkatan. Lihatlah petua yang dikemukakan dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan doa-doa ni ada saya bawakan dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad, boleh tuan-tuan dapatkan di sana. Sambil itu membaca petua moral rezeki jauh hutang, dia merupakan laluan dapat rezeki yang halal. Yakinlah kita bahawa Allah yang meruntukkannya, bukan dari tangan manusia sama sekali. InsyaAllah kita akan huraikan lagi perkara ni, petua mendapat rezeki yang berkat, umur yang panjang dalam kesalihan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.